Saya cerita mimpi apa? Mimpi Iyas bin Muawiyah. Iyas bin Muawiyah qadhi Basrah yang terkenal dengan kebijaksanaannya, hebat. Dalam sejarah Iyas ni, orang dia dijadikan apa, bidalan di dalam sejarah Islam, qadhi yang bijak. Qadhi ni maksud hakim lah, tapi oleh kerana penjajah masuk dalam dunia Islam ni, qadhi ni jadi doktor nikah kahwin. No, dalam Islam tak ada dia separatekan mahkamah ni kepada apa, Islam dan tidak Islam. Semuanya di bawah satu mahkamah yang adil untuk semua. Jadi tak timbul isu krisis apa, krisis perlembagaan ataupun krisis kepada perundangan. Iyas alim. Iyas ini ada cerita menarik dia. Dia semasa daripada muda terkenal dengan ketajaman pemikirannya. Apabila Qadhi Basrah meninggal, Umar bin Abdul Aziz berfikir siapakah orang yang dirasakan yang layak untuk dilantik menjadi qadhi. Umar bin Abdul Aziz ni khalifah, bukan khalifah negara besar Malaysia ni, hampir separuh dunia. Tapi berfikir tentang masalah Basrah. Kerana masalah Basrah adalah kota yang dianggap sebagai moden, yang ketika itu dianggap semua tokoh-tokoh jago-jago ilmuwan besar berada di Basrah. Ketika itu ada Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, orang-orang yang dianggap hebat. Jadi kalau nak lantik qadhi, nak lantik hakim, nak kena hakim hebat. Jika tidak, para ulama ni bangkit bahas hukum yang dia keluarkan. Dulu bukan ada enactment sekian-sekian, semua duduk pada ilmu keilmuan. Hakim itu berdasarkan syariah. Apabila dia hukum, dia akan sebut berdasarkan hadis Rasulullah begini, dan ini akan berdasarkan hadis Rasulullah begini, bergantung kepada kemampuan ijtihadnya. Jadi Umar bin Abdul Aziz suruh gubernur pilih salah seorang antara Qasim bin Rabi'ah dan Iyas bin Muawiyah. Seorang ni memang hebat. Dia panggil dua-dua. Gubernur panggil kedua-duanya, gubernur kata, aku ni ada kerja penting, iaitu Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin minta salah seorang engkau orang ni menjadi Qadhi Basrah. Mula adalah orang tu kata, saya tak boleh, dia lebih baik, dia lebih layak pada saya. Kau ni tak, kawan ni tolong kempen, masing-masing tolong kempen bagi pihak satu lagi kan? Bukan mencalonkan dirinya kan. Kan ni kata ini lebih baik, dia ini lebih baik, dia ini lebih baik, ini kata dia lebih baik, ilmu dia lebih hebat. Semua tak. Lalu Qasim bin Rabi'ah, lalu Iyas bin Muawiyah, dia bijak. Kata Iyas, gubernur, apa yang nak susah? Kita di Basrah ni ada dua orang tokoh ilmuwan yang tidak ada di tempat lain, kehebatan mereka, iaitu Hasan al-Basri dan Muhammad ibn Sirin. Sebenarnya alim dengan Hasan al-Basri. Pergi tanya mereka dua ni, di antara kami berdua siapa yang paling layak? Iyas mencadangkan perkara ini kerana Iyas tahu Qasim bin Rabi'ah ni rapat dengan dua orang ni. Jadi kalau tanya dua orang ni, dia orang tentu kan kata yang kami kenal. Cara dia nak mengelakkan jawatan itu. Qasim bin Rabi'ah dia tahu ini Iyas ni pandai. Dia tahu dah kalau tanya dua orang untuk guru aku, mesti dia kata aku. Pasal dia tahu berkenaan Iyas. Ia tak rajin pergi kat mereka. Qasim bin Rabi'ah disumpah, wallahi, demi Allah Al-Aliyul Azim, demi Allah yang maha tinggi, yang maha agung, sesungguhnya Iyas lebih layak pada aku. Dia sumpah depan qadhi. Taklah pula qadhi, tak depan hakim, ada depan gubernur Basrah. Taklah gubernur Basrah kata salah engkau bersumpah. Tak boleh bersumpah. Kata Qasim bin Rabi'ah, wahai gubernur,
kalau aku sumpah ini sumpah yang salah, maksud tak betul, aku sumpah sedangkan aku lebih layak pada dia, aku tetap tidak layak kerana aku sumpah palsu, mana boleh jadi hakim? Kalau aku sumpah ni sumpah betul, kau tak boleh pilih orang yang kurang layak sedangkan ada orang yang lebih layak. Oh, Qasim Rabi'ah pandai. Tapi Iyas kata, wahai wali al-amr, wali Basrah, Qasim bin Rabi'ah melihat jawatan ini bagaikan berada di tebing jurang neraka. Engkau memanggil kami yang menganggap jawatan ini bagaikan di tebing jurang neraka. Dia bersumpah dengan nama Tuhan, mungkin dia betul atau mungkin dia salah, tetapi dia boleh berminta ampun, keampunan kepada Tuhan di atas perkara ini daripada dia terjun ke dalam neraka. Maka sumpah dia mungkin selamat. Lebih baik antara dua bahaya, masuk neraka dengan meminta ampun dan menunaikan kesilapan sumpah, dan sumpah itu pun bukan sumpah yang jenayah. Wali Basrah kata, Iyas, kau pandai memahami maksud Rabi'ah, Qasim bin Rabi'ah, kau jadi tuan-tuan boleh baca Iyas bin Muawiyah cerita tentang kehebatan dia di dalam jadi hakim. Sehingga salah satu cerita yang hebat dia jadi hakim, satu orang telah memberikan amanah pada satu orang yang diletakkan di suatu tempat. Dulu mahkamah kan, letakkan satu tempat. Bila letak satu tempat, kau ni kata, aku tak tahu apa, macam mana dituduh dia letakkan amanah pada aku. Dia kata, aku letakkan amanah itu di suatu kawasan sekian-sekian. Kau ni kata, aku tak pernah terima amanah tu. Lawan di depan Iyas. Iyas dia tengok, bijaknya Iyas, dia tengok kawan yang dikatakan mengambil amanah ni mungkin kelentong, dia tak ingat. Dia kata dia tak pernah ambil. Iyas kata kepada kawan yang beri amanah ni, barangkali engkau silap, ataupun barangkali engkau ada agak-agak terlupa, engkau letak di suatu tempat yang mana engkau terlupa sekarang. Aku tangguhkan kes ni. Sekarang ni engkau pergi ke tempat itu untuk tengok balik kau letak sesuatu tempat. Jadi kita pergi ke penghakiman yang lain. Jadi dia pun tunggu sebelah. Sambil dia duk menghakim kes-kes yang lain ni, sambil duduk kaunter pun duduk tunggu, yang dia pun tengok kata, agak-agak dia sampai dah tempat tu. Dia kata, tak sampai, jauh lagi tu. Dia kata, kau memang Allah Ta'ala laknat kau. Dia kata, kau kata kau tak tahu apa, macam mana kau tahu lagi jauh? Terkenal Iyas dia bijak. Tapi kata Iyas, aku tak pernah dalam hayat aku bila aku melakukan penghakiman aku ditewaskan oleh sesiapa, melainkan Allah takdirkan satu hari aku ditewaskan. Satu hari dia lawan kes yang membabitkan tentang harta kebun. Jadi seseorang bila kebun, dia tanya, kalau betul kebun kau ada berapa pokok dalam kebun tu? Iyas tanya. Dia tanya. Dia kata, wahai hakim, tuan hakim, berapa lama tuan jadi hakim? Dia sebut berapa tahun. Ada berapa batang kayu tak bumbung Dia tak ingat. Kau jadi duduk sini pun tak ingat, kau nak tanya aku berapa pokok kat sana, kata. Dia kata aku tewaskan dia. Iyas balik pada mimpi. Iyas bin Muawiyah satu hari dia dimimpi bahawasanya dia naik kuda dengan bapaknya. Tidak dia dapat memotong kuda bapaknya, dan tidak bapaknya dapat memotong kudanya dalam perjalanan itu. Lalu dia bangun, dia memberitahu bahawasanya dia tanya, dia kata, sesungguhnya umur aku tidak akan melebihi umur ayahku. Dan dia ingat hari ayah dia meninggal. Dia kata, hari ini hari apa? Dia tanya keluarga dia, pada hari inilah hari bapa aku meninggal. Pada pagi besoknya mereka dapati Iyas sudah meninggal. Saya nak ceritanya mimpi tu mungkin, tapi dalam urusan yang macam tu.